Allah dalam hadis ini menyatakan Nabi SAW bab solat sunat ini Nabi lebih suka buat di rumah. Sebab apa tuan-tuan, kita ni kadang-kadang buat solat sunat ni depan mata manusia je. Ni takut ni. Takut dia jadi tak ikhlas. Not sincerely. Bila kita depan orang ramai tuan-tuan, macam malam ni, angkat takbir pun mak usalli sunnatan Allah akbar. Orang mak Syekh Maulana mana ni? Ini mesti anak murid Syekh Zaini atau Syekh Zainul Asri ni. Nampak rambut panjang tu, Allah. Tuan-tuan, ada orang kata, ustaz, habis kalau kau pergi tu ustaz, takkan nak buat kat rumah qabliyah ba'diyah. Memang Nabi buat di rumahnya, tapi rumah Nabi dengan masjid, keluar je rumah terus masjid. Kita ustaz, kalau rumah dekat sana tu buat qabliyah di sana, baru nak pergi masjid, imam pun dah bagi salam lah. Kata mati Allah, ulama kata la ba'sabi, tak mengapa buat di surau. Mula-mula memang rasa macam nak riak je kan. Tapi kalau dah selalu buat, lama-lama dia jadi ikhlas. Tapi nak ceritakan ibadat Nabi ini, Nabi lebih suka buat wara'a ayun nas. Wara'a ayun nas. Nabi lebih suka buat ibadat di belakang mata manusia. Kerana apa? Itu ikhlas lillah. Dan sudah tentulah ibadat serius Nabi ini orang tak tahu tuan-tuan, kecuali seorang yang mengetahui, seorang insan yang mengetahui. Al-insan mahbubah ladan Nabi SAW. Siapa tuan-tuan yang tahu ibadat serius, ibadat rahsia Nabi ini, kalau bukan lain tak bukan ialah Aisyah radhiyallahu anha, isteri yang disayangi oleh Nabi. Dia tahu apa Nabi buat, apa Nabi dirikan daripada ibadat. Sebab tu orang kata Ustaz Nawir ni kalau ceramah degor-degor, sembang pasal qiyamul lail, sembang pasal solat sunat. Kalau nak tahu, cuba tanya bininya, ustaz di rumah qiyamul lail ke niyamul lail? Tahu qiyamul lail dengan niyamul lail, what is the difference? Qiyamul lail bangun malam, niyamul lail tidur malam. So tuan-tuan, batalkan saja niat anda itu. Tak payah tanya bini aku. Kalau tanya isteri saya, pasti jawab meroloh je orang tua tu. Ceramah bukan main. So Nabi buat solat sunat. Aisyah radhiyallahu anha dia tahu. Dan apabila masuk malam 10 malam yang terakhir, dalam riwayat lain ada menyatakan tuan-tuan, iza dakhala al-ashru, kata Aisyah radhiyallahu anha, bila masuk 10 malam yang terakhir daripada Ramadan ini, apa yang jadi kebiasaan Nabi? Apa dia? Syadda mi'zarahu. Nabi mengikat kencang kainnya. Itu suatu tasbih, suatu perambangan bahwasanya Nabi melipat gandakan lagi ibadahnya tuan-tuan. Sebab itu digambarkan Nabi ini ikat kemeh-kemeh kainnya. Orang Perak kata jangan terlondeh. Wa aiqadha ahlahu, dan Nabi membangunkan ahli keluarga dia. Bangun, kita buat qiyamul lail. Bangun, jom. Paling tidak tuan-tuan, kita buat solat tahajud. Kalau tasbih tu lama sangat, kita buat tahajud, kita buat solat taubat, kita buat solat hajat. Kalau dah buat witir malam ni, besok tak payah dah tutup dengan witir, kerana tidak ada 2 witir pada satu malam. Simple-simple je. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, Nabi suruh rebut 10 malam yang terakhir. Pasal apa? Kata Nabi, kadang-kadang dalam bentuk perkataan taharrau, kadang-kadang ibtahu. Apa makna ibtahu, taharrau ni tuan-tuan? Apa makna dia? Carilah.
Dan cari ni bukan semata-mata cari mana Lailatul Qadar, mana Lailatul Qadar, di manakah di kau. Rupanya nama awet bukan nama malam tu Qadar. Abang Ijan dia suka, dia hantar kat saya seorang awet cun ada name tag Lailatul Qadar. Terbeliuk biji mata aku tengok, makruh jadinya. Suka nyakat orang tua ni. Bukan macam itu. Cari yang dimaksudkan Nabi bukan tuan-tuan duduk di beranda rumah tengah malam karang sambil ngisap rokok, DJ tu seru mana malam Lailatul Qadar. Tiba-tiba nampak pokok rokok, kita pun campak rokok. Ya Allah, ya Tuhan. Bila isteri kata ngapa bang beria doa malam Lailatul Qadar, mana buktinya? Tu pokok sujud. Itu bukan pokok sujud, itu memang tumbang. Ni bukan apa itu tuan-tuan. Ibtahu ini, carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir ini, kata Nabi, bila ibadat, dengan ibadat. Buat solat sunat, buat qiyamul lail, buat orang kata zikir. Tuan-tuan, Ramadan ni Allah bagi peluang kita. Allah bagi peluang kepada kita untuk membuat ibadat malam. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita bangun sahur. Betul tak betul? Bila bangun sahur tuan-tuan, sudah tentulah kita ada peluang buat solat qiyamul lail ni. Bila lepas sahur tu lagi 15 minit nak masuk subuh, jangan tidur sambung meruluh. Bentang sejadah tu. Tapi janganlah bentang sejadah meruluh pula atas jadah kan? Pun ada juga spesies apa itu. Cuma tukar tempat tidur je. Bentang sejadah, buatlah solat. Ya, tahajudnya, kalau tak sempat tasbih nak buat macam mana? Solat taubatnya, solat hajatnya. Kenapa tuan-tuan? Mana tahu 10 malam yang terakhir khususnya malam-malam yang kita berada sekarang ini, takut-takut kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, in wafaqtuha fa bima ad'u, sekiranya aku merasakan malam ini malam Lailatul Qadar. Ulama hadis mengatakan maksud Aisyah ni apa dia? In adraktu Lailatul Qadar, sekiranya aku rasa malam ini malam Lailatul Qadar, fabima ad'u, maka apakah doa yang paling baik aku nak doa? Tuan-tuan rahmati Allah, ulama mengatakan ya, malam Lailatul Qadar ini ada alamah, tanda-tandanya. Wa min alamat, daripada tanda-tanda malam Lailatul Qadar ini tuan-tuan, apa kata ulama? La haratun wala baridatun. La haratun wala baridatun, tidak terlalu panas terik dan tidak terlalu sejuk. Agak-agak malam ni malam Lailatul Qadar tak tuan-tuan? Malam ni hujan. Sejuk tak? Sejuk. Sejuk. Memanglah sejuk. Kamu pasang aircon kuat-kuat. Tuan-tuan mati Allah. Ya. Wala baridah. La hara wala baridah. Mungkin tuan-tuan ada hari yang kita tengok tak panas terik, kemudian dia tidak terlalu sejuk. Mungkin bukan hari tu tuan-tuan tak hujan. Mungkin cantik suasana cuaca pada hari tu. Wa tatlu'u syamsu aqibaha la syu'a'u laha muntashira fil afaq, dan matahari yang terbit ini tidak membawa bersama-sama dengan dia sinaran dan haba yang terik. Maknanya tuan-tuan, kalau kita keluar hari tu tengah hari, ya Allah ya Tuhan, masuk rumah berapa orang Afrika negro tu, pasal apa? Dia jadi gelap. Buka baju tuan-tuan, dalam yang tak kena baju tu putih, ya, yang ditutup baju tu putih,
Kita punya tangan ni jadi gelap. Apa kuda belang zebra tu. Kalau apa itu, ulama kata itu bukan hari yang adanya malam Lailatul Qadar. Jadi Aisyah radhiyallahu anha sudah tentulah isteri Nabi SAW ini mengatakan adraktu Lailatul Qadar, aku dapat merasakan malam ini malam Lailatul Qadar. Orang yang kuat beribadat sahaja yang tahu ni tuan-tuan. Ulama mengatakan orang yang kuat beribadat ni apa dia tuan-tuan? Yang disebutlah hadis Nabi tadi, wa ahya lailahu. Pertama tadi syadda mi'zarahu, Nabi ikat kencang kain dia, kuat-kuat kain dia. Wa aiqadha ahlahu, Nabi membangunkan ahli keluarga dia, menghidupkan dengan qiyamul lail. Yang ketiga ni, wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya itu dengan qiyamul lail dan ibadat-ibadat sirriyah. Ulama menyatakan hanya orang yang biasa buat ibadat belok malam ni saja yang boleh merasakan ini malam Lailatul Qadar. Tapi kalau macam kita tuan-tuan, qiyamul lail tu setahun sekali. Itu pun berkira. Tuan-tuan, bila surau kata buat iktikaf, bila surau berkata arahkan kita buat qiyamul lail 10 malam yang terakhir, kita ni banyak berkira dengan Allah Ta'ala. Kita tanya pukul berapa mulainya, imam kata seeloknya kita mulai pukul 4. Mak datuk kita jawab tuan-tuan pukul 4, murung jampuk pun tak bangun lagi. Lepas tu tuan-tuan kita bertanya pula, lama ke? Kalau nak jemput ustaz, jangan lama berbenar bacanya. Sebab dia takut tuan-tuan, tahun lepas dia dah terkena solat tasbih tu. Bawa imam yang jenis apa, Ustaz Noh Hanizam ni Istiqra', khusyuk, tenggelam. Bila rukuk tu yang tak tahan tu, subhanallah walhamdulillah. Dia kat belakang tu tak baca tasbih dah. Dia baca apa tuan-tuan? Astaghfirullah, lamanya kamu weh. Naik kota aku. Lepas tu bila nak naik lagi 2 rakaat, dia 4 rakaat tasbih ni, nak naik lagi 2 rakaat, odah lah ustaz, skip je lah, sambung yang lain. Lepas tu tak datang dah 10 malam terakhir tuan-tuan, tahun depan bila lupa baru datang balik. Tanya lagi pula tuan-tuan, 10 malam terakhir ni kita kena tidur betul tak di surau? Atas sahur ada ke orang jamu makan? Oh, tanya pula sahur ada tak sahur? Bila surau kata ada sahur, kalau boleh tak nak yang pedas-pedas, udah bagi syarat pula tuan-tuan ni tidur di rumah lah senang. Ngada-ngada datang qiyamul lail. Tak rahmati Allah, hanya orang yang biasa menghidupkan malam dengan ibadat ini sahaja yang boleh mengetahui dan boleh merasakan apa dia malam ini, malam Lailatul Qadar. Dan ulama mengatakan tuan-tuan, wa Lailatul Qadar fil ashril awakhir min syahri Ramadan. Nabi menyatakan dalam hadis Nabi, Lailatul Qadar ini terdapat pada malam 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Bukan itu saja, kata ulama, wa takunu fi layali al-witriyah. Malah ada riwayat mengatakan Nabi suruh apa dia tuan-tuan, cari pada malam-malam yang ganjil. Malam 20, malam 19, 20, cari 21, 23, 25. Tuan-tuan, sudah tentulah orang Melayu kita membesarkan malam 27. Dulu dia panggil malam 27 lekor, ingat tak? Kita pun tak tahu mana mari lekor ni. Yang aku tahu lekor, keropok lekor yang makan berbuka tadilah. Mana mari lekor ni? Macam ja'ama. Kau ingat tak, kecil-kecil kita mengaji ja'ma. Mana mari ja'ma ni, rupanya juzuk amma.
Melayu tukar jadi ja'ama, merosakkan bahasa Arab betul. Tuan-tuan, malam 27 lekor ingat tak? Kita pasang panjut. Arwah tok saya tuan-tuan, panjut tak payah beli dulu. Buat sendiri. Dengan tin susu tu. Susu Cak Junjung, nyak lagi. Dia punya sumbu pun dengan kain borok je. Bubuh minyak gas. Jadi panjut. Sekarang tuan-tuan, kena beli. Tambah yang ada batang buluh tu kan. Satu tu RM10, RM19. Bila pasang panjut tuan-tuan, terang menderang malam 27 lekor. Saya tanya dengan arwah Tok, kenapa malam 27 lekor kita semua pasang panjut? Arwah Tok jawab, pahaman dia lah tuan-tuan, pahaman dia. Arwah Tok dia jawab, dia kata sebab senang malaikat nak datang rumah kita tuan-tuan. Malaikat nak datang tuan-tuan. Betul lah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun para malaikat. Melihat, mencatatkan kita ni hidupkan malam ke tidak. Tuan-tuan, 10 malam yang terakhir. Dan malaikat turun tuan-tuan. Dia tak payah kita pasangkan lampu untuk dia. Malaikat tak payah torchlight, tak payah panjut. Sampai dia tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah, dikatakan oleh ulama apa dia berlaku pula dalam 10 malam yang terakhir, dan ianya Nabi sebut pada malam-malam yang ganjil. Dan pada malam ini adalah malam yang Allah muliakan. Kerana apa? Linuzulil Quran wal malaikah. Kerana pada malam sama ada 17 atau 27 ini tuan-tuan, berlakunya penurunan Al-Quran. Tapi jumhur mengatakan turunnya nuzul Quran ini pada 17 Ramadan, malam ganjil. Dan tuan-tuan, sama ada 17 atau 27, itulah malam Lailatul Qadar. Baik. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Fabima ad'u?" Wahai Rasulullah, kalau dirasakan malam itu malam Lailatul Qadar, maka apakah doa yang terbaik untuk aku berdoa? Ulama mensyarahkan maknanya, ma yafdulu minad du'a fi tilkal lailah. What is the best prayer? Apakah doa yang terbaik yang kita nak baca wahai Rasulullah? Lalu Nabi SAW memberi suatu panduan dan bimbingan. Nabi kata, "Quli, wahai Aisyah, bacalah doa ini." Apa dia? Allahumma innaka afun. Allahumma innaka afun. Tuan-tuan rahmati Allah, selalu kita dengar imam-imam bacakan, Allahumma innaka antal aful karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu kalau jamak, kalau ramai. Tapi kalau kita seorang-seorang, Allahumma innaka afun fa'fu anni. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau amat suka mengampunkan, maka ampunkanlah dosaku. Apa makna afwan di sini tuan-tuan? Wa tajawuzu anis sayyi'at. Ya Allah, Kau ampunkan as-sayyi'at. Apa dia tuan-tuan? Segala perbuatan aku yang buruk dan keji. Tuan-tuan, malam Lailatul Qadar ini disebut sebagai malam yang lebih baik, ataupun malam yang kalau kita beribadat dan berdoa menyamai 1000 bulan. Umur 1000 bulan ni tuan-tuan berapa tahun agak-agaknya? Umur kita 83 tahun. Saya nak tanya, siapa yang paling veteran kat sini tuan-tuan? Ada tak? Ada tak sini yang dah 75? Ada? Ada ya, Haji ya? Yang 80? Ada? Tak ada kan?
Kalau dapat Lailatul Qadar ni tuan-tuan, beribadat padanya, berdoa padanya, Allah Ta'ala makbulkan, dan pahalanya menyamai kita beribadat hingga umur 83 tahun. Ni kata ulama. Tuan-tuan, umur umat Nabi Muhammad ini a'maruha qasiratun. Ulama mengatakan, ingat, umur umat Nabi Muhammad ini a'maruha qasirah. Umur mereka ni pendek, tuan-tuan. Ma'dudah wa ajalu'a ma'dudah. Tuan-tuan, apa dia? Ajalnya cepat sampai. Average umur umat Muhammad ni, tuan-tuan, 63 tahun. Haji yang dapat umur 75 ni haji, Allah bagi subsidi, Allah bagi nikmat haji. Mata masih terang benderang, kaki masih sihat, walaupun sembahyang atas bangku, tapi okey lagi. Makan 3 besen lebuh. Jangan marah. Jadi gunakan malam-malam 10 yang terakhir ini doa. Tambah yang muda-muda ni, muda-muda yang baran ni, muda-muda yang banyak melakukan kekhilafan, kemaksiatan. Bapa-bapa, ibu-ibu yang dah veteran, ingat tak dosa kita yang lalu? Ingat tak masa zaman naik Vespa dulu? Ingat tak masa zaman ibu-ibu zaman dulu, zaman yang lagu la. Ingat tak? La. Rambut sarang tebuan haruk afero. Abang Abu dia zaman lain, zaman rok kapak, zaman saya ni. Ni zaman rok afro ni. Nak masuk pintu tak muat, tuan-tuan, kena ngerin orang pintu baru boleh masuk. Punya zaman tu. Ingat tak banyak tak dosa kita? Ibu-ibu sebelum kahwin dengan Pak Haji, Mak Haji, sebelum kahwin dengan Pak Haji tu, ada dah naik motor? Ada tak? Ada kan? Padahal belum kahwin lagi. Kadang-kadang baru bertunang, tapi dah apa laki bini. Peluk dari belakang Pak Haji tu, apa peluk batangnya. Jangan marah. Ingat tak zaman memori daun pisang? Ingat tak? Ni yang Iwan dah berubah, berhijrah. Kalau zaman dangdut, dan saya suka dia nyanyi lagu Andainya Matahari Terbit dari Barat. Aku suka lagu tu. Memori daun pisang apa nama. Enggak ada apa-apa, ibu-ibu naik motor, peluk, rapat-rapat dagu, letak atas bau. Bibir ni ngunyak, copen telinga orang pegang pelabuhan. Banyak dosa kan? Ingat tak memori di bawah pokok ketapang hari tu? Ini yang dikatakan apa dia, tuan-tuan? Yang dikatakan sebagai tajawuz an sayyi'at. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku yang lalu. Ya Allah, ada benda yang aku buat orang lain tak tahu, hanya Engkau yang mengetahuinya. Ya Allah, rahsiakan ya Allah, sorokkan ya Allah. Aku dah bertaubat ya Allah, aku menyesal ya Allah. Kalaulah malam ini malam Lailatul Qadar, ya Allah, wasfah li aniz zulali. Ampunkan aku ya Allah di atas ketelanjuran yang telah aku lakukan. Fa inni kasirut taksir. Aku ni banyak membuat benda yang kamu tak suka, benda yang kamu murkai. Wa anta aula bil afil kathir. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha pengampun, walaupun dosa aku ini al-kathir, dosa aku ini banyak. Tuan-tuan, saya bagi tazkirah semalam, tuan-tuan, di surau Al-Falah. Saya kata, tuan-tuan, kalaulah Allah Ta'ala ni dia kira dosa kita, terus dia bagi seksa di dunia ni lagi, jenuh. Kalaulah, tuan-tuan, kita buat dosa mata, lalu Allah butakan mata kita, apa macam?
Kalaulah tuan-tuan, telinga ni kita suka dengar gosip-gosip ni. Kita suka dengar tuan-tuan gosip-gosip. Sambil berbuka puasa tu. Orang tahlil, bukan orang sini jangan terasa pula. Ni Mexico punya cerita ni. Orang tengah tahlil tuan-tuan duduk bisik pada kawan 3-4 orang satu meja ni. Tak dengar cerita ke? Habis. Usuk kita lah. Ngapa? Udah halu di bini ya. Udah. Tuan-tuan, kalaulah Allah jadikan balasan itu takjil, bukan takjil itu tangguh, takjil terus menerus direct cash di dunia ni. Masa kita tengah dengar tu, ya ke? Oh Allah, bab Allah bagi pekak badak amnya. Labang. Abang tahu bahasa orang Parik, labang. Besok datang dah tak dengar dah. Apa? Badan muka. Tu yang bawa gosip tu Allah bagi herot mulanya. Herot pun nak ngumpat juga lagi. Berat. Maknanya apa tuan-tuan? Innallaha ghafurur rahim. Doa ni Nabi kata Allah Ta'ala ini tuhibbul afwa. Allah Ta'ala ini amat suka mengampunkan. Walau banyak dosa kita buat tuan-tuan, Allah itu maha penyayang, maha pengasih, lagi maha pengampun segala dosa-dosa besar. Lepas tu tuan-tuan, carilah malam terqadar ini. Kalau kita dapat malam terqadar tuan-tuan, kalau nak confirmkan 10 malam terakhir ni jangan tinggal satu malam pun. Sebab Nabi dah bagi jaminan dan Nabi sebut tuan-tuan, jangan tunggu malam ganjil baru buat tuan-tuan. Genap ganjil 10 malam terakhir ni terus iktikaf, buat qiyamul lail. Mana tahu malam tu malam terqadar. Kita doa Allah Ta'ala ampunkan dosa kita yang banyak tuan-tuan. Selamat kita daripada api neraka insya-Allah. Boleh tuan-tuan ya? Boleh ya? Maghrib pukul berapa ni? Maghrib pula. Isyak pukul berapa ni? Ya? Apa 35? Lambat lagi ke? Ke jam aku yang lambat ni? Lagi 5 minit. Tak apalah, aku suruh bercakap, kau diam je. Tuan-tuan mati Allah, so jagalah benda-benda ni. Apa dia? Ikut sebagaimana sunnah Nabi SAW yang disebut oleh Aisyah, ya, Nabi lagi nak habis Ramadan, lagi Nabi menggiatkan amalan-amalannya. Kita tuan-tuan yang jadi tak ada mood ni sebab apa? Sebab dah keluar lagu raya, betul tak? Saya pun tuan-tuan tadi kat sekolah, kawan-kawan dah tanya dah. Ya, dah beli baju raya dah ustaz? Nak soalan dia. Lepas tu pergi bank tadi, cadang nak keluar duit. Bank di Medan Gopin. Ada sahabat dalam bank tu, dia tegur saya, dia tepuk bau saya, dia kata, ustaz, mau masuk. Saya kata, buat apa masuk bank? Aku nak pergi ATM je. Dah, ni banyak ni, duit saya RM1 untuk duit raya. Tak nak tukar? Mudah tuan-tuan. Kalau aku cakap tak ada kan, dia kata kedekut tak hidup masin. Akhirnya saya kata, okey bolehlah, saya tukarlah duit saya RM1. Tapi saya tanya dengan sahabat ni, agak-agak boleh ke kita beraya ni rumah orang? Takut karang datang ngira selipar, karang jenuh kita, kena saman 10,000 tuan-tuan. Takut juga kan? Tak mati Allah, bila orang tanya, ustaz tak beli baju raya, boleh ke beraya? Walaupun tuan-tuan kenyataan telah dikeluarkan solat hari raya Aidilfitri dibenarkan, alhamdulillah. Makna kita tak jadilah macam tahun lepas kan. Tahun lepas masing-masing jadi khatib, betul tak? Tu yang ada pegang ya, penyapu, batang penyapu, mop lantai, yang buat mesin basuh sebagai dia punya restroom tu. Allah, jenuh. Tuan-tuan, tu belum tarawih lagi. Ada yang tanya, ustaz, saya ni nak jadi imam tarawih, isteri paksa. Isteri paksa bukan Allah suruh.
Saya ni ustaz tak boleh baca surah Fatihah je, sah ke? Sah, saya kata. Ada seorang pula tanya, ustaz saya boleh baca Qul-Allah je, boleh tak ustaz? Boleh. Baca Fatihah pun sah, baca Qul-Allah pun tak ngapa. Dari rakaat pertama sampai witir bacalah Qul-Allah, sah. Lepas tu dia call lagi, kan ni bukan dia bertanya tuan-tuan, dia nak mengadu hak. Saya kata kenapa? Isteri ustaz Dr. Perli saya, isteri saya tanya takkan tiap-tiap malam Qul-Allah saja. Isteri pun ada yang call lagi, ustaz macam mana nak baca selawat? Tak payah selawat pun sah tarawih ni. Atau ngapa selama ni mana apa selawatnya? Selama ni follower je ustaz. Bila kata Allahumma salli ala Muhammad, tu selawat dia. Apa sallallahu sallim alaih, dia dah alaih. Baijan dia biasa buat. Sampai rakaat ke-8 mau kita balik. Rupanya bila Allah buat PKP COVID nanti baru kita tahu langit tinggi rendah. Nak selawat tak boleh, nak baca Fatihah je yang boleh. Solat hari raya tuan-tuan jenuh tengok tek khutbah tu. Macam jadi macam Piramli, dia tengok. Allah spek tak bawa lah, mata tak nampak, padahal tak reti baca tuan-tuan. Ada kena pula Syudin tuan-tuan baca Arab dah. Wal padang pasirun, tak ada pokok kayu tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan ada hikmah dia, kita hargai tuan-tuan. Tahun ni dapat bertarawih bersama-sama, bergema kembali selawat Nabi. Dan tuan-tuan tahun ni kita dapat bersama mengerjakan salat Aidilfitri. Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Hargailah nikmat ini tuan-tuan. Dan paling saya seronok sekali ialah kita dapat beribadat di samping kita berdoa lah 10 malam yang terakhir tuan-tuan, minta imam tolong doa Allahumma irfa'annal bala wal waba wal ghala. Tolong doakan itu imam-imam ya. Ya Allah, 10 malam yang terakhir ini, kalau ada malam Lailatul Qadar, kau angkat daripada kami bala ini ya Allah, khususan coronavirus, terutamanya coronavirus ini daripada bumi Malaysia ni tuan-tuan. InsyaAllah Allah akan makbulkan. Boleh? Wallahu alam bisawab. Saya rasa cukup sekali itu tuan-tuan. Kita bersedia untuk solat Isya. Allah sebelum itu tengok usaha kita ni tuan macam mana, lalu Allah makbulkan. InsyaAllah kalau tuan-tuan berminat boleh dapatkan daripada Encik Syarul kita ni insyaAllah. Jadi mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kuliah kita malam ini sebagai suatu ibadah dan pahala tuan-tuan, dan mudah-mudahan dimakbulkan segala doa kita malam ini insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azim sultan. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin, minal mustaghfirin, minal muqim, minas salamin, syuhada'i was salihin, wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, sekiranya malam-malam ini adalah malam Lailatul Qadar ya Allah, makbulkanlah doa kami ya Allah, terimalah ibadat kami ya Allah, sempurnakan kekurangan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, agar kami dimatikan dalam iman, dalam Islam, dan agar kami dimatikan dalam bertaubat kepadamu ya Allah daripada dosa-dosa kami yang lalu ya Allah. Kami banyak melakukan dosa kepadamu ya Rahman ya Rahim, di atas ketelanjuran kami ya Allah, kesilapan kami ya Allah, kekhilafan kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi illa alladhina amanu wa 'asalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.